Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. So dalam video ini saya akan menceritakan tentang apakah sebenarnya perbezaan antara konvensional bank dan juga bank Islam. Saya mendapat banyak pertanyaan di kalangan masyarakat, usahawan tentang apakah sebenarnya perbezaan antara kedua-dua bank tersebut. Ada juga tanggapan masyarakat yang bertanya kepada saya tentang sebenarnya bank Islam dengan bank konvensional ni sama je, tak ada beza pun. Bank Islam pun menjalankan transaksi riba dan ada penalti. Ada juga soalan yang bertanyakan tentang bank Islam ni hanya guna terma Arab saja untuk menghalalkan produk, dan ada juga mengatakan bahawa bank Islam ini juga menindas masyarakat. Okey, kita kena faham apakah sebenarnya asas fundamental perbezaan di antara kedua-dua bank ini sebelum kita menghuraikan, mencari perbezaan di antara bank Islam dan juga bank konvensional. So ada 6 poin penting antara perbezaan bank konvensional dan juga bank Islam. Yang pertama, kita kena faham bahawa bank Islam ini adalah sesuai dengan intipati syariah, di mana ianya dimasukkan hadis dan Al-Quran bagi setiap transaksi ataupun kontrak dalam pembiayaan Islam. Walhal dalam konvensional hanya diutarakan tentang pakai akal dan logik manusia saja. So itu adalah perbezaan yang pertama. Yang kedua, bank Islam berlandaskan iman dan takwa, manakala bank konvensional berlandaskan pemikiran dan hanya untuk kepuasan manusia saja. Yang ketiga, kita kena faham bahawa konsep bank Islam ini adalah tanggungjawab kita sebagai umat Islam untuk support bank Islam, manakala bank konvensional hanyalah untuk kepuasan tuntutan manusia duniawi saja. Dan yang keempat, kita kena faham bahawa bank Islam ini semua akan ada transaksi dan ada dalil semua untuk mematuhi perintah Allah, manakala bank konvensional hanya menggunakan teori manusia saja. Yang kelima, kita perlu support bank Islam ini hanya untuk mencari redha Allah dan juga redha manusia, kerana setiap transaksi itu kena ada redha meredai, manakala bank konvensional lebih kepada redha manusia saja. Yang keenam, kita kena faham bahawa keadilan dalam setiap transaksi adalah matlamat utama bank Islam, manakala bank konvensional hanyalah untuk mencari keuntungan semata-mata. Baik. So dalam asas fundamental ni, kalau kita dah faham, kita kena faham pula tentang bagaimanakah urus tadbir operasi bank Islam, untuk kita lebih jelas tentang perbezaan antara konvensional dan juga bank Islam. Okey. Dia ada 8 poin penting di sini, di mana perbezaan antara konvensional dan juga bank Islam. Yang pertama, kita kena faham bank Islam dipantau oleh syariah advisor, dan untuk memastikan setiap transaksi itu halal. Dan kalau kita lihat kod account untuk bank Islam juga ada spesifik kod untuk account yang patuh syariah, manakala yang konvensional ada kod yang berbeza. Sebab itu kita tak boleh bercampurkan duit riba, duit haram dan juga dengan duit yang halal. Yang kedua, setiap tahun ataupun setiap tahun mereka akan memantau, pakar-pakar syariahnya akan memantau dan menyelidik semua perkembangan semasa tentang bank Islam, supaya ianya berlandaskan syariah dan meet apa saja perubahan di market. Yang ketiga, kita tahu lebihan daripada pinjaman ataupun pelaburan yang diguna pakai adalah
bukannya riba, ianya adalah untung. Sama sekali ianya dan untung itu adalah berbeza dengan riba. Riba adalah interest yang dikenakan terhadap pinjaman, manakala untung adalah hasil daripada jual beli. Nombor 4, kita kena faham bahawa Bank Islam juga menjalinkan hubungan baik dengan pelanggan. Kita kena perlukan Bank Islam untuk support perniagaan kita, usaha kita dan sebagainya. Dan nombor 5, kita kena faham tindakan lambat bayar atau penalti ni dikenakan kepada customer kerana kita kena faham tuntutan dipanggil sebagai takwid ini perlu dikenakan supaya pengguna tidak mengambil kesempatan terhadap Bank Islam. Dan saya difahamkan bahawa interest ataupun lebihan itu diguna pakai untuk tujuan zakat ataupun charity. Okey. Nombor 6, kita kena faham setiap keuntungan yang dibuat oleh pihak Bank Islam telah pun dizakatkan, manakala konvensional tidak ada zakat di situ. Yang ketujuh, Bank Islam adalah satu tempat untuk kita menyebarkan dakwah Islam. Bagaimana muamalat Islam diguna pakai dalam Bank Islam. Yang ke-8, perbezaan yang ketara antara Bank Islam dan Bank konvensional adalah Bank Islam mempunyai akad, manakala konvensional tidak mempunyai akad. So saya harap dengan 88 urus tadbir operasi Bank Islam ini dapat menjelaskan minda anda bagaimana mengetahui lebih lanjut perbezaan antara konvensional dan Bank Islam ini. So saya juga ada menulis sebuah buku bagi menghuraikan lagi, membantu pemahaman anda tentang perbezaan antara konvensional dan Bank Islam ini. Sebelum anda sign apa-apa kontrak ataupun menandatangani apa-apa perjanjian jual beli, anda kena faham apakah kontrak-kontrak yang diguna pakai, kos-kos yang terlibat, dan juga ada apakah nama kontrak tersebut. So dalam buku ini, buku yang saya tulis ini yang bertajuk Pembiayaan Islam, Mengapa Wajib Pilih, antara isi kandungannya adalah nombor 1, pengenalan pembiayaan Islam, dan nombor 2 adalah pembiayaan Islam versus konvensional, apakah perbezaannya, prinsip pembayaran Islam versus riba, jenis-jenis pembiayaan Islam untuk membeli hartanah, pembiayaan Islam yang tiada unsur penindasan, kenali ragam jenis pembiayaan Islam dan manfaatnya, akad-akad pembiayaan dalam sistem pembangkangan syariah, unsur-unsur yang ada dalam pembiayaan syariah, pengalaman dan case study kontrak dalam pembiayaan Islam, serta panduan kos yang terlibat dalam pembiayaan Islam. Jadi semua poin-poin penting ni saya ada tulis dalam buku ni. Anda boleh klik mana-mana link di bawah dalam video ni untuk mendapatkan buku ini, dan saya harap buku ini dapat membantu anda menjelaskan minda anda apakah sebenarnya perbezaan antara konvensional bank dan juga Bank Islam. Terima kasih atas sokongan anda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.